Amin. La yadiqu sadruka fal hadithu yahun. Janganlah dadamu menjadi sempit, kerana yang terjadi di dunia itu sungguh ringan. La yadiqu sadruka fal hadithu yahun. Janganlah dadamu menjadi sempit, kerana yang terjadi di dunia itu sungguh ringan. Janganlah hatimu menjadi sempit jika engkau ditimpa oleh kesukaran, musibah, ujian dan cubaan yang ada di dalamnya, dalam hati itu. Fitrah manusia lah, risau, bimbang, gelisah tu ada. Kerana apa yang terjadi itu benar-benar ringan, sedikit dan tiada berkekalan. Musibah, ujian itu ringan, sedikit dan tiada berkekalan. Segalanya pasti akan berakhir dan bertukar menjadi kemudahan. Timbulnya soalan, bagaimana seseorang itu rasa pedih sangat dengan ujian itu, tertekan, rasa berat, sempit. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang itu melainkan apa yang dia sanggup. Itu dah memang janji Allah Ta'ala, bermakna siapa kena ujian memang dia sudah mempunyai kemampuan untuk menanggungnya. Setiap orang itu berbeza-bezalah ujiannya, tetapi di mana ujian itu diberi, memang seseorang itu pasti boleh menanggungnya. Itu dah ayat Quran sebut begitu. Tetapi kenapa yang menerima itu rasa pedih, sakit, derita, sengsara, tertekan, berat? Kalau nisbah iman kata aku menanggungnya kerana itu datang pada Allah Ta'ala. Tetapi yang rasa berat itulah dah nafsu kita. Nafsu yang rasa berat atau tertekan. Nafsu itu memberontak, protes, membangkang Allah Ta'ala. Tidak boleh terima takdir Allah, tidak mahu meredai. Sebab nafsu memang itulah sifatnya yang melawan Allah, nafsu itu. Maka bersabarlah sesaat, kerana pahala kesabaran itu jauh lebih besar daripada musibah yang terjadi itu. Nampak? Ini pujukan kita lah. Ayat dalam kitab ini memujuk kita, sabarlah sesaat. Sesaat yang kita sabar itu pahalanya jauh lebih besar daripada bala yang besar. Malah apabila kita renungkan sedalam-dalamnya, duduklah bertafakur, renungkan sedikit, sejenak. Bukankah kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala? Nikmat ciptaan ini pun tak terbalas. Satu, nikmat wujud. Satu. Kedua, wujudnya pula, nikmat wujud itu pula menjadi makhluk yang terbaik. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia daripada jadi anjing. Ketiga, dahlah diwujudkan jadi manusia, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi? Apa yang tak sedar? Berat tanggungan bala ini, mana lebih besar? Nikmat wujud, nikmat jadi manusia, nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hadiahkan kedatangan dan hidup kita ini penghulu segala anbiya dan rasul. Musibah besar macam mana pun ingatlah Nabi. Jadi umat Nabi itu jauh lebih besar daripada balak yang besar. Ringanlah diri kita ni. Tuan-tuan catatlah dalam minda tu. Kalau diuji apa saja dugaan, ingat Nabi cukuplah. Jadi umat Nabi pun dah cukup dah. Susah macam mana pun, sakit derita macam mana pun, ingatlah.
kalau tertikam hati itu dengan kata-kata isteri, ingat Nabi lah, ya Rasulullah, Allahumma salli wa ala ali. Sabarlah seketika, kerana isteri kita tu pun tak tahu besok lusa hidup ke tidak. Sayyidina Umar, ada di zaman Sayyidina Umar ada seorang sahabat, dia hari-hari kena berletih dengan isteri. Tiba satu tahap tu dia macam dah tak sabar juga, hari-hari kena, seminggu sekali okey-okey sangat, selang-seli pun boleh tahan lagi. Tetapi kalau dah hari-hari pula, siang, malam, pagi, petang, macam mana? Akhirnya dia nak mengadulah kepada Khalifah Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pergi ke rumah tu, tiba-tiba didengar ada suara macam suara isteri dia juga, menengking-nengking, mengata-ngata. Dah tiba rumah Umar ni, Sayyidina Umar ni, dia dengar, Khalifah pun kena macam aku juga rupanya. Jadi dia pun tak apalah, aku beransur dululah. Tetapi Sayyidina Umar, dia perasan macam ada orang di luar rumah tu. Lantaran itu dia pun pergi menjenguk. Ada apa tu? Sini. Wahai Khalifah, masalah dah selesai. Tak apa, terima kasih. Mari. Tak apa. Mari. Datang. Ada apa hal ibu aku? Aku ni sebenarnya nak mengadu hal yang aku tak tahan dengan celoteh isteri aku ni, hari-hari berceloteh je. Tetapi dia tiba depan rumah engkau ni pun, engkau pun macam aku juga. Jadi aku anggap dah selesai dah masalah ni. Umar pun mendatangi dan berbisiklah. Apa yang dibisingkan isteri kita itu semalam dah tak ada. Kalau besok punya belum tentu ada. Sabarlah untuk hari ini. Baik Khalifah, saya faham. Masa saya yang salah. Ni tuan-tuan pun guna poin ni lah nanti kalau balik rumah pun. Bising-bising macam mana pun, yang semalam punya dah selesai, besok punya belum tentu lagi dihidup. Untuk hari ni sabarlah seketika. Jadi eloklah, dah pencin-pencin ni kalau datang zuhur balik asar, etikaf kat masjid, sedang molek tu. Nak pujuk hati kita ni bahawa tidak ada yang tak baik kalau dah berlaku itu. Sebab Allah itu pencipta yang maha baik. Dialah yang memiliki nama-nama Al-Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Tak ada yang tak baik lah, semua baik. Kalau anak kita ada yang degil di rumah itu, berusaha mendidik anak, bangun malam mendoakannya, nasihatkannya, itu semua kan pahala. Pahala yang tidak boleh diperolehi bagi orang-orang yang memiliki anak-anak soleh. Orang ada anak soleh, cakap sekali petik jari semua faham isyarat, semua buat kerja, tak ada apa mujahadahnya. Tetapi orang yang anaknya degil, daripada kecil-kecil dah dirotan, dah besar-besar bising-bising lah, tak nak rotan lagi, bangun malam doa dan sebagainya, mohon berubah. Kecil-kecil dulu bawa ke ustaz, pegang kepala, pegang dada, minta baca. Tok imam kampung kata mandikan 7 kepala masjid, kita bukan 70 masjid dah kita rendam budak kita tu dengan bapak-bapak sekali. Tak berubah juga. Jadi usaha dalam mendidik anak, menasihati, hatta rotan itu sekalipun dapat pahala yang tidak boleh diperolehi oleh orang-orang yang memiliki anak-anak yang soleh. Anak soleh sebab apa? Tak ada mujahadah pun. Ngaji ngaji pula tu. Kunci jam, bangun sebelum subuh, sembahyang 2 rakaat paling kurang surah hajat, ya, faham mama, faham papa, selesai, tak ada apa pun. Tetapi orang anak degil tu, sepanjang anak degil tu berpahala terus tu, sabar, redha, terus berusaha, usaha dan nak mendidik anak tu, pahala terus tu.
Apabila anak kita berubah di saat hujung hidupnya itu, apabila dah dewasa, di penghujung hidup kita ni lihat anak berubah, oh baru terasa puas dalam mendidik anak. Macam kami lah, guru-gurunya mengajar anak-anak di madrasah. Budak yang cerdik tak perlu rumusan, tak perlu kaedah. Baca saja kitab gini ini mubtada, hukumnya rafa. Hukumnya rafa, amil ni ibtida. Tandanya dhammah. Sebab apa? Isim mufrad. Selesai. Faham? Tetapi kalau anak yang bengap-bengap tu, pelajar yang payah dapat tu, kita beri tekan, kita pun kena sabar tu nak didik anak murid ni, nak kasih dia ilmu tu. Kadang-kadang naik angin juga tu, nak marah, benda yang diulang-ulang tak dapat. Tetapi habis dah dapat, boleh baca kitab Arab tanpa berbaris, lega, puas mengajar. Begitu. Puas mengajar. Apa sajalah, setiap kali kita buat sesuatu dengan usaha, dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata, habis dapat, puas hati. Memang puas hati. Itulah nikmatnya mengajar. Apabila anak murid yang kita ajar dapat. Jadi guru itu antara kaedah mengajar ialah dia mengajar bukan mengikut keupayaan dirinya, tetapi mengajar mengikut keupayaan budak itu. Dan setiap budak levelnya berbeza. Budak yang cerdik tak perlu beri tumpuan banyak sangat, cakap kurang lebih saja, berikan contoh, ni kitab ni kamu baca, kau tak faham tanya saya, bagi kitab, selesai masalah budak tu. Hanya satu dua perkara yang tak faham dia akan tanya. Tetapi kalau budak yang dah bengap itu, bagi kitab tak faham-faham, kita ajar depan mata tak faham-faham, ulang lagi besok tak faham-faham lagi, kadang-kadang lepas setahun baru faham. Macam-macam cara kaedah nak bagi orang faham. Jadi guru itu mengajar kena lihat lenggang-lenggoknya, gelombangnya dan naluri budak tersebut. Kadang-kadang Allah buka tu lepas berbulan-bulan baru faham, kadang-kadang bertahun-tahun baru faham. Baik, kembali bicara kita ni, maka bersabarlah sesaat, kerana pahala kesabaran itu jauh lebih besar daripada musibah yang terjadi itu. Ini satu motivasi untuk kita lah. Siapa rasa macam dibuang kerja, kadang-kadang anak tu cerdik, dah masuk universiti, tetapi sejak keluar dengan jemaah dakwah, duduk kelas tasawuf, kenal guru-guru tarekat, hati pun condong lah nak belajar agama, nak terima tarbiyah. Jadi meninggallah dia punya bidang dia tu. Sijil ada, diploma ada, PhD ada, tapi hati dah mula tawar dengan itu semua. Lantaran itu nak ambil jalan lain lah, dekati Allah dengan belajar, beramal, kemudian gunalah apa yang daya tulang pakrat ni, yang mana kerjanya tidak mengganggu urusan-urusan agama dan ibadat kita. Itu pun kalau dah ambil jalan begitu tu, mak ayah tu kadang-kadang buang terus tu anak tu. Aku habis duit sekolahkan kau, tiba-tiba ada sijil kau tak nak guna sijil bekerja. Aku buat kenduri, doa selamat, panggil Pak Imam semua nak kau berjaya. Kan kita begitu kan. Bila anak-anak SPM saja kita pun Masya Allah, masjid pun anjurkan program solat hajat perdana bagi anak-anak Korea yang nak mengambil STPM university, gabungkan terus semua. Suka. Tetapi tak ada pun kita buat solat hajat perdana, nak anak-anak muda ni kembali pangkal jalan. Buatlah sebulan sekali solat hajat perdana, Yasin 40 kali. Dengan 40 Yasin 40 kali memang tak datang tu. Tak apalah, Yasin sekali je lah. Tetapi yang penting yang membacanya itu lebih daripada 40 orang. Letak air tengah-tengah masjid, baca. Mintalah waris-waris datang, bawalah air mineral water masing-masing. Nanti bawa balik, beri anak-anak, isteri-isteri semua minum tu. Niatkan syifa, niatkan ubat, niatkan terangkan hati, lembutkan hati, berbagai-bagai. Sepatutnya kena anjurlah program solat hajat dan Yasin perdana bagi anak-anak Korea kita.
Jadi kadang-kadang tu manusia tu dibuang daripada keluarga dia. Biarlah dibuang macam mana pun, tetapi Allah kan bersama kita. Maka bersabarlah sesaat, kerana pahala kesabaran itu jauh lebih besar daripada musibah yang terjadi itu. Dan ketahuilah bahawa di sebalik, bahkan bersama setiap kesukaran ada kemudahan. Itu teorinya gitu. Dia punya tip dia, formula tu ambil daripada mana? Ayat Quran, inna ma'al usri yusra, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Itu motivasi untuk kita tu. Susah-susah, ya ada kemudahan. Oh, bala bencana berat sungguh, ya ada pengakhiran. Kalau orang COVID sampai 10 tahun macam mana? Ramai lagi bunuh diri. 2 tahun tu pun ramai orang bunuh diri, tekan hidupnya. Dulu tahun 70-an, 80-an, awal 90-an payah nak dengar orang Melayu bunuh diri. Tapi sekarang ni dah macam biasa-biasa dia bunuh diri. Kerana apa tu? Kerana diri ini tidak disemat dengan keimanan, dengan keyakinan. Ilmu nak lunakkan hati, nak bermanja dengan Allah tu tak ada. Ilmu tasawuf lah. Kalau ilmu fiqh, keras hati kita, tahu hukum hakam, tahu nak menghukum orang ni lepas tu. Tapi nak lembutkan kembali hati itu, sebab fiqh pun penting, hukum hakam ni, maka ilmu tasawuf lah kembali melembutkan hati. Bila dia berfatwa saja pun fatwanya lembut, tak keras. Orang kau tanya hukum saja terus haram terus jawapan dia. Tetapi kita orang yang berhikmah tu lain, cara dia berfatwa tu lain. Contoh, ada seorang ulama alim, dalam majlisnya itu ditanya, wahai syekh, apakah hukum membaca kunut ketika solat subuh? Soalan itu agak sensitif lah. Kalau di depan ini ada berbagai-bagai mazhab dan juga ada yang tak mau bermazhab, maka syekh itu pun menjawab dengan hikmah, dengan kebiasaannya. Barang siapa membaca kunut ketika solat subuh, dia memperolehi pahala daripada bacaan tersebut. Barang siapa tidak membaca kunut ketika subuh, solatnya telah pun sempurna. Yang dengar tu belapang dada lah. Yang baca pun senyum, yang tak baca kunut pun senyum juga. Itu hikmah tu. Hikmah tu bukan boleh dapat dalam mana-mana kitab, tak dapat. Hikmah ni diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang hatinya jernih, dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, kekotoran hati itu. Dapat hikmah. Ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhan engkau dengan hikmah, dengan memberi peringatan yang baik. Bermakna hikmah itu bukan cuba-cuba nak berlakon-lakon, cakap lembut-lembut dengan orang, tak. Kalau ada ilmu itu memang kita akan berlembut, kita boleh faham, kita boleh sabar dengan mana-mana manusia pun sekali. Itu bergantung pada hati. Dia satu anugerah. Hikmah ni anugerah. Kalau tak ada hikmah, jiwa tidak ada seni, maka payah nak berbicara dengan kelembutan. Jadi formula kita di sinilah, inna ma'al usri yusra. Allah lebih kita tip formula bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Pasti ada kemudahan. Itu janji Allah Ta'ala tu. Dia sabarlah menanti apa pun yang kita hajatkan. Segala peristiwa yang menimpa seorang hamba terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Semuanya berlaku atas keinginan dan kuasa Allah. Sebab Allah lah yang dipanggil fa'il hakiki. Adapun kita ni dipanggil fa'il majazi. Fa'il hakiki, pelaku, pembuat yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Sama ada baik ataupun buruk, itu iman kita. Rukun iman yang keenam apa dia? Beriman pada ketentuan baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Justru itu fa'il hakiki Allah. Adapun kita yang nampak macam buat sesuatu beramal ini dipanggil fa'il majazi. Apa tu fa'il majazi?
pelaku yang hanya sekadar meminjam kata-kata saja. Aku buat majaz ini hanya meminjam kata-kata, buat taat, melakukan, tetapi pada hakikatnya bukan kita sebenarnya. Cincin di jari nampak macam bergerak, tetapi hakikatnya yang bergerak tu apa? Jari ke cincin? Baju yang kita pakai ini nampak macam bergerak, naknya sebenarnya bergerak siapa? Empunya baju. Baju tak bergerak lah. Baju digantung dekat tiang, kat lemari 2 jam situ, tak bergerak. Tetapi yang bergerak tu sebenarnya apa? Tubuh empunya diri itu. Begitu juga kita bangun malam. Kita tak bangun malam, datang ke surau, ke masjid, salat berjemaah, duduk dengan kuliah ni. Perbuatan siapa? Hakikatnya ya perbuatan Allah lah. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Fa'alu lima yurid. Dialah yang maha pelakon daripada apa yang dia dikehendaki. Ya semuanya Allah. Justru itu, kalau kita dah faham bahawa Allah lah yang melakukannya, maka didiklah hati kita ni supaya memandang dialah sebagai pemberi, bukan kita yang mendirikan ibadat kita. Lantaran itu akan timbul sifat apa? Syukur, berterima kasih, rendah diri, rasa fakir di depan Allah yang Maha Kaya. Baru datang sifat kehambaan. Dalam satu masa, seseorang itu tak mungkin memandang dua arah. Ini memang maklum. Dalam satu masa tak mungkin boleh memandang dua arah. Pandang depan takkan mungkin, dalam masa sama boleh pandang belakang, takkan mungkin. Lain seperti Nabi. Nabi itu mukjizat Nabi. Nabi nampak belakang sama terang jelas seperti nampak depan juga dalam masa satu masa. Jadi barang siapa memandang ke selatan takkan memandang timur, barang siapa memandang ke utara takkan pandang selatan. Kita bawa kereta, bila dah pandang depan takkan pandang belakang dah. Tetapi kalau pandang belakang kita takkan pandang depan. Begitu juga bila hati ini memandang Allah, kita takkan pandang diri kita. Tetapi kalau diri memandang diri sendiri, kita memandang diri kita beramal, kita akan lupa Allah yang memberi amal itu. Dikarenakan mata hati ini memandang diri, rasa independen yang menjadi ketaatan, akan timbul penyakit. Ada dua penyakit utama yang boleh menghancurkan segala ibadat kita, amal ibadat kita. Apa dia? Riak dan ujub. Takkan lari dah. Dan tak boleh dinafikan. Tak boleh menafikan fakta ini. Secara akal yang sehat berfikir, siapa pandang depan takkan pandang belakang. Justru itu dalam satu masa hanya memandang satu pihak saja. Kalau hati ini memandang Allah, takkan pandang diri. Maka timbullah rasa hina diri, rendah diri, dhaifnya diri, dan rasa bersyukur sebab Allah yang memberi. Tetapi apabila kita pandang diri rasa independen dengan ketaatan, akan timbullah ujub, bangga diri, riak. Maka dua penyakit besar ini, banyak cabang-cabang dia, tetapi cukuplah dua penyakit besar ini akan menghapuskan segala ibadat kita, walaupun didirikan bertahun-tahun lamanya. Walaupun kita mendirikan ketaatan itu, seorang hamba Allah pun tak tahu. Sejak isteri meninggal, anak pun dah duduk berasingan, kita tinggal bujang seorang-seorang, dia duda seorang-seorang. Sejak isteri meninggal 5 tahun lepas, 5 tahun itulah kita tak pernah putus bangun malam, baca Quran 1 hari 1 juzuk, berzikir la ilaha illallah 20,000 kali, selawat 20,000 kali, istighfar 20,000 kali. Tak ada seorang pun tahu. Meskipun tak ada seorang pun tahu, tetapi jika kita rasa bangga dengan amalan kita yang kita buat ini, kita yang buat, mana ada pahala situ? Riya itu syirik, ujub itu syirik. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan siapa berkehendakkan, berhajatkan untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah beramal soleh. Ayat itu bukan terhenti di situ, sambung lagi wala yusyrik. Tidak dia menyekutukan ibadat dengan sesiapa pun. Bermakna dengan sesiapa pun termasuk diri sendiri. Ibadat hanya untuk Allah, bukan Allah dan aku juga tak. Bermakna kitalah yang menyekutukan Allah, diri kita ini. Wujud kita ini boleh menyebabkan kesyirikan. Rasa wujud diri, rasa bangga diri ini, rasa keakuan, menjadikan ketaatan.
sepatutnya info ini, maklumat ini, pengetahuan ini, ilmu ini perlu ada dalam setiap orang Muslim yang beramal. Kalau tidak, kita hanya rokok sujud, melapangkan diri bulan Ramadan, bangun malam, penat-penat gitu saja. Sebab agama itu datang, Nabi bawa syariatnya zahir dan syariat batin. Zahir ada dua. Tuan-tuan cuba buka peta minda. Tuan-tuan cuba lakarkan di minda tuan-tuan. Atas tulis ilmu. Tuan-tuan catat situ ilmu. Bawah daripada ilmu amal ibadat. Mana mungkin boleh berdirikan amal ketaatan kalau tanpa ilmu. Baik. Kemudian tuan-tuan buat pula peta graf itu. Ibadat itu bagi dua. Zahir, batin. Kemudian zahir itu pula bagi dua. Suruhan, larangan. Batin pun bagi dua. Suruhan dan larangan. Ibadat zahir, ibadat zahir, perintah, suruhan. Contoh seperti apa? Solat, puasa, zakat, haji. Baik, ibadat zahir, larangan. Larang minum arak, larang berzina, larang merendahkan aurat, larang berjudi, larang mencuri. Baik, daripada ilmu kita belajar ibadat zahir, ibadat batin, suruhan. Diperintah, disuruh kita mentauhidkan Allah. Diperintahkan kita supaya berserah total kepada Allah. Diperintahkan kita supaya redha pada Allah. Diperintahkan kita supaya menyucikan hati kita. Itu wajib, bukan lebih kurang. Kalau solat itu wajib bersihkan badan, tempat, pakaian daripada najis untuk mengesahkan ibadat kita. Maka cuci najis batin ini, riya, ujub, ada satu kewajipan untuk menentukan amalan kita diterima Allah. Ilmu, ibadat, batin, larangan. Apa dilarang? Dilarang menyekutukan Allah. Kalau tak pernah belajar tauhid, sudah tentu ibadat kita memang terjebak dalam penyekutuan ini. Syirik pada Allah. Jadi sebab itulah ulama meletakkan ada 3 ilmu yang wajib belajar. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ibarat macam sebuah kereta, bodinya itu fiqh. Enjin itu tauhid tu. Ada pun aksesori dia itu tasawuf, perhiasan. Kalau body kereta saja, aksesorinya cantik, luaran cantik, pakaian macam sebiji wali Allah, ahli sufi, dainya hitam, tasbih gantung kat tengkuk, ada jubah dalam, ada jubah luar lagi, dalam bertongkat, umur 30-an tapi dah siap bertongkat dah. Baca Quran, berzikir depan orang, oh nampak soleh. Ya, ciri-ciri tasawuf tu ada, ciri sufi tu ada. Tapi ada tauhidnya hanya memandang diri, itu syirik kepada Allah Ta'ala, binasa. Baik, kalaulah bodinya cantik, enjinnya tersumbat, memang kita tak akan berjalan. Kalaulah kita, amal kita rokok sujud sah dari segi syariatnya, ya, pakaian kita, sunnahnya, akhlak tasawufnya, Masya Allah. Ya, orang bertasawuf ni boleh berpura-pura aja. Macam orang berlakon. Orang berlakon boleh tak pura-pura buat baik? Boleh. Cakap agama tak? Ayat Quran dikeluarkan. Tetapi lepas habis berlakon, tengoklah kehidupannya macam mana. Sebab kerja kan sebagai pelakon. Boleh saja jadi gangster, boleh saja jadi pendekar, boleh jadi tok guru. Itu lakonan. Rupa-rupanya benarlah di kalangan kita ini banyak yang berlakon. Berlakon khusyuk, berlakon wara, berlakon sabar. Depan orang kita boleh sabar. Dengan isteri, Masya Allah, memang payah nak sabar. Dengan anak-anak tu guru, dipeluk cium bagi duit lagi. Dengan anak dia minta duit, buat apa duit banyak? Diam anak budak tu, tak cakap apa. Hidup ni banyak kepura-puraan. Jadi kalau dah banyak pura, dia dipanggil apa? Ya, dia panggil munafik lah. Jadi ibadat
batin, bentuk larangan, dilarang syirik, dilarang bersangka buruk dengan Allah. Ini Masya Allah, dibuang kerja, bisnes kita merendam jatuh, dah mulalah dia dengan Allah Ta'ala tu bermasalah. Mula-mula bermasalah dengan orang, kemudian bermasalah pula dengan keluarga, bermasalah pula dengan Allah, berburuk sangka, tidak berserah pada Allah, tidak redha pada Allah. Itu penyakit. Jadi kalau kita ukurkan, lihat dalam carta minda kita itu, macam mana dah boleh dikatakan orang beriman, dah boleh dikatakan soleh, ada kata boleh dikatakan orang yang muqarrabin? Tak mungkin sama sekali, melainkan perlu didikan. Wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh, ku hadapkan wajahku, ni hati ini, mata hati ini, kepada Fatir, pencipta langit dan bumi. Bukan ketika membaca doa iftitah, tetapi di luar solat, ketika solat dan selepas solat, sepanjang hidup kita. Wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh, inna salati, sungguh solatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya wa mati, hidupku matiku, lillah. Ibadat ini, gerak kita buat apa pun, diam kita pun, semuanya kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melain agar supaya menyembah Allah dengan ikhlas dan berpegang pada ketulusan, kelurusan tauhid. Segala peristiwa yang menimpa seorang hamba terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah semata-mata. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala maha lembut tadbirnya dalam segala apa yang dia kehendaki terjadi. Sebab nama Allah tu namanya Latif, maha lembut, maka pentadbiran Allah Ta'ala, pengurusan Allah Ta'ala, semuanya yang terbaik dan maha lembut. Allah Ta'ala, tuan-tuan mulia, sebelum diciptakan mana-mana makhluk yang hanya ada Allah sahaja, Allah itu sudah memiliki sifatnya. Sifat Allah qadim. Sifat yang ada pada zat Allah itu qadim. Zat, sifat qadim, awalnya tak ada permulaan. Cuba bayangkan ya, sebelum Allah ciptakan kita yang pendosa ini, Allah telah pun bernama yang maha pengampun. Sebelum Allah ciptakan kita yang berdosa ini, yang melakukan maksiat mungkar ini, Allah telah pun bernama maha pengampun. Bermakna sebelum dicipta manusia, Allah sudah bersiap sedia untuk mengampunkan manusia. Masya Allah. Tak lembut nama dia, tak penyayang namanya. Ya, kita lemahkan, kita hanya tahu rokok, sujud, puasa saja, tapi dalam keadaan tak mengenal Allah Ta'ala. Solat tapi masih mengeluh. Tuan-tuan semak diri masing-masing. Kalau kita solat, puasa, zakat, umrah, haji, tapi masih lagi gelisah, ini mana ada masalah tu. Macam mana orang solat ada rasa gelisah lagi ya? Tak mungkin ada gelisah sepatutnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu mencegah fahsyak dan munkar. Bermakna hakikat orang yang solat sembah Allah Ta'ala itu, dia tidak akan melakukan munkar. Dia tidak akan memecahkan masyarakat. Dia tidak akan memutuskan silaturahim. Dia tidak akan mundur, dia tidak akan memfitnah, dia tidak akan mengata. Tak ada. Sebab apa? Solat telah mencegah dia. Baik, timbul soalan. Tuan-tuan lihat, orang solat sekarang ni buat tak mungkar? Jangan tengok jauh, tengok kita sekali. Diri kita ni, orang yang pegang jawatan masjid pun buat tak mungkar? Pecah tak? Ya. Kerana apa? Hanya solat semata-mata tetapi tidak mengenal Allah. Tidak ada wajah tu jelas fatah sama tu, tak ada. Nah, cuba lihat sekarang ni, ramai orang muda-muda lagi hidupnya dah bercerai. Sebab apa bercerai? Cek solat lah. Macam mana si isteri berburuk sangka dengan suami, suami pun berburuk sangka dengan isteri, tidak mau mengalah, masing-masing ego. Kerana apa? Ya,
Bermain masalah solat sebenarnya. Kami solat ustaz, ya solat kamu macam sekolah, waktu sekolah belajar mana ilmu solat tu ketika kafar. Lepas tu lepas masuk sekolah benar tak belajar dah, masuk mesti tak belajar dah, kerja lah dah tak belajar. Hanya solat sahaja tetapi tidak mahu mendalami bahawa ilmu tauhid tu penting, ilmu tasawuf tu penting kerana ia adalah dua bahagian ilmu yang wajib dipelajari selain fiqh. Maka bijaksana dalam setiap ketentuannya dan melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Maka lihatlah kepada makna ini dalam setiap apa yang berlaku kepadamu, nescaya engkau akan mendapati bahawa apa yang berlaku itu adalah benar-benar ringan dan kecil jika berbanding dengan apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui ujian, melalui cubaan. Jadi awal-awal tadi kita sebutkan bahawa yang rasa tertekan berat itu itu adalah nafsu. Hakikat orang beriman dia kena redha. Itu orang beriman. Tapi kalau tekan, sakit, sampaikan orang pun buat lagu pun itu juga ceritanya. Sakitnya di sini, tertekan tu sambil buat. Jadi orang buat lagu dia ada pengalaman hidup dia, maka dia pun buatlah lagu tu. Sebab itu orang yang menulis skrip, sajak ke apa semua pun, kalau memang kaki penulis itu dulunya mesti ada pen, nota dalam kocik. Sebab ilham datang tidak dijemput, perginya tidak dihalau. Datang ilham terus tulis. Sekarang dah ada handphone ni, bagi mereka penulis ni, orang nak seni menulis skrip dan sebagainya, dah tulis dah nota-nota dia tu. Di situlah keluarnya lagu-lagu. Dia sampaikan keluarnya lagu sakitnya di sini itu, rupanya tidaklah dia menulis mereka, itulah yang dirasai selama itu. Azan. La ilaha illallah marbahan muqammad masyaallah. Rabbi fil daya, Rabbi fil daya. Kita sambung sikit lagi. Allahul muqaddir wal alamu syu'un
Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan dan semesta alam ini adalah urusannya. Ketahuilah, bila kitab ni dia kata ketahuilah, kalau bahasa Arab i'lam, ketahuilah, maka disuruh kita, dituntut untuk kita, sebab ini perbuatan menyuruh, suruhan, fa'il amar. Ketahuilah maksudnya belajar sampai faham. Kalau tak faham, tak dikata tahu. Orang yang tahu tu bila dia faham, maka ketahuilah maksudnya apa? Belajar sampai faham bahawa semesta alam dan segala yang ada di dalamnya adalah penzahiran daripada sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-nama yang baik. Jadi fenomena hidup ini penciptaan Allah, penceritaan tentang Allah. Seorang ibu menyusukan anak, tuan-tuan lihat di situ, apa yang nampak di situ? Sifat apa? Kasih sayang, pemurah, rezeki, razak. Tuan-tuan bertemu dengan orang yang kaya, suka memberi, nampak apa situ? Razak. Nampak apa lagi? Wahab, maha pemberi. Nampak apa lagi? Karim, pemurah, suka memberi. Tuan-tuan lihat raja. Raja ni pula, pemerintah itu ada dua, satu yang zalim, satu yang adil. Cuba lihat yang adil tu, nampak Malik kan nama yang memerintah, nama Allah. Adil yang mengadili, hakim yang bijaksana. Okey. Raja yang zalim pula qahar, menggagahi, jabbar, perkasa. Muntaqim yang menekan. Akhirnya positif negatif hidup kita ni kan baik buruk kan. Rukun iman yang keenam apa dia? Baik buruk. Baik buruk yang berlaku ini adalah sebuah penceritaan tentang Allah yang maha sempurna. Ketika mana barang murah, tanaman menjadi, hujan turun indah cantik untuk menyuburkan tanaman, nampak apa tu? Pemurah. Nampak apa? Pemberi. Nampak apa? Yang maha menjagai, wali. Ketika mana tsunami, gempa bumi, kebakaran, COVID, nampak apa? Nama yang mana? Qahar, Jabbar, yang menekan, yang maha perkasa, Muntaqim, yang maha. Semuanya cerita tentang Allah. Contoh lihat orang alim bercakap tentang agama dengan nas Quran, hadis, dengan kaedah-kaedah usul dan sebagainya, kita pun terpegun. Masya Allah, alim. Siapa yang berilmu tu? Yang bernama alim siapa? Allah. Bijaknya orang alim ni, hakim. Siapa yang bijaksana tu? Allah Ta'ala. Ya, semua cerita Allah lah. Baik, macam mana orang maksiat mungkar? Ya, Allah jugalah. Jadi baik yang mendatang itu rahmah, kasih sayang. Buruk yang mendatang itu hikmah, kebijaksanaan. Orang diberikan nikmat, dia bersyukur. Dengan syukur itu masuk syurga. Orang yang diberi balak bencana, dia sabar. Sabar itu masuk syurga. Apa bezanya? Orang diberi sakit, bersyukur, masuk. Dengan syukur itu masuk syurga. Orang diberi stroke, sakit, menderita, sengsara, sabar, redha. Sabar, redha itulah masuk syurga. Bijak Allah Ta'ala, bijak sungguhlah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpakan kepada kamu itu musibah, maka ucapkanlah inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami kembali. Musibah itu di poin dia apa? Kembali. Cuba bayangkan, dah jauh meninggalkan Allah, manusia kembali. Kita ni pun kalau ada gangster di kampung kita ini, di taman kita ini, tiba-tiba nampak duduk di sudut sana, sujudnya lama, menangis-nangis tu, suka tak? Anak watan kita dan orang kampung semua maki hamun dia ni. Sebab dia memang gangster tu kawasan ni, dia lah penyamunnya. Jika mana kita nampak dia sujud di tiba sana, menyerah diri pada Allah, berdoa, menangis, tak suka ke? Suka kita. Allah jauh lebih suka lagi. Gembiranya Allah apabila melihat hamba-Nya kembali ke pangkal jalan. Caranya macam mana? Allah bagi musibah, dia kembali dengan musibah itu. Hikmah.
Sebab itu kita jangan sekali-sekali mengherdik, mengata, mencaci, membenci orang-orang melakukan maksiat dan mungkar. Yang kita benci apa dia? Kemungkaran itu, sebab Allah suruh kita benci. Benci perbuatan minum arak, benci pada perbuatan zina. Ada pun empunya diri itu, dialah pelakonnya yang dipakaikan watak itu. Kalau kita diletakkan watak itu macam mana? Bertukar pula. Orang buat maksiat mungkar itu watak dia untuk hari ini, untuk besok belum tentu lagi. Mungkin dalam masjid. Kita punya watak sekarang dalam masjid, besok belum tentu lagi, mungkin di luar masjid. Semua hanya menangani hidup kita dengan takdir. Ada ruang untuk mengata orang? Tak ada. Ada orang beruang nak membenci orang? Tak ada. Sebab apa? Ya, semuanya hakikatnya Allah kan. Habis, kalau begitu ustaz, kita perlu buat amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tentu itu syariat. Tapi buatlah dengan kasih sayang. Berdakwah kita dengan kasih sayang, membawa manusia dengan kasih sayang. Sebab apa? Ya, hakikatnya tu dia dilakonkan Allah untuk buat maksiat dan mungkar. Sebagai contoh untuk kita jangan ikut seperti itu. Adapun dia itu orang buat maksiat mungkar, bila-bila masa saja Allah mengampunkan. Kerana apa? Dah sebutkan tadi, Allah itu mempunyai sifat pengampun sebelum Allah menciptakan maksiat dan mungkar kepada manusia itu. Bermakna Allah sudah bersedia, sudah bersedia untuk mengampunkan hamba-hamba dia. Jadi penciptaannya cerita tentang Allah hidup ini. Maka sesiapa yang cermin hatinya bersih, nescaya akan nampak baginya bahawa semesta alam ini adalah lembaran-lembaran yang padanya ia akan melihat tentang keesan Allah. Dan kejadian-kejadian berlaku di dalamnya adalah tulisan-tulisan hikmah. Jadi apa yang berlaku ni semua ada hikmah. Sehingga bertambahlah makrifat dan cintanya kepada pencipta semesta alam, dan itulah yang akan menjadikan semua yang berlaku kepadanya menjadi ringan dan kecil. Kalau renung, ini ada hikmahnya. Wa asa an takun syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tak suka itu baik buat kamu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita akan sambung pada pengajian kita akan datang. La tuksid hammaka ma qaddara yakun. Janganlah memperbanyak kekisahanmu, apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.